InsyaAllah malam ni kita sambung kuliah pertama. Marilah di muqaddimah ini kita hayati sedikit pesanan melalui kitab Kalam Al-Hikam yang kita duk baca ini, susunan karangan Al-Musannif rahimahullah Syekh Ibnu Atta'illah Al-Askandari rahimahullah alaih, yang ke-71. Yang ke-73, bukan 71, silap. Kalamnya Al-Arifuna Iza basatu akhwafa minhum iza qabadu wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Maksudnya Al-Arifun di orang yang arif, yakni yang mengenali Allah, kenal Allah, arif ni. Sebab kita mengaji tauhid di sana, tujuan dia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Bila kita mengenal Allah, siapa Allah, diri Allah, kebesaran Allah, maka kita yang mengenali ini dipanggil Al-Arif Billah. Mungkin kedudukan orang-orang mengenali Allah ni berbeza. Tahap mengenal tu tinggi, lagi kenal, lagi rapat, lagi kuat ketaatan. Satu. Maka malam ni nak disebutnya oleh musannif kalam dia ni, orang-orang arif, orang-orang yang mengenali Allah, iza basatu akhwafa minhum idza qabatu, bila mana mereka ni berada dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan mengembirakan, dalam keadaan banyak nikmat dia terima, dalam keadaan senang hidup dia. Akhwafu minhum iza qabadu, mereka ni orang arif billah ni lebih bimbang lagi daripada keadaan dia susah, dia sempit, kesempitan hidup. Tak puas saya baca dulu maksud. Wala yaqifu ala hududil adabi, sebab kata dia sedikit manusia dia boleh bertahan dalam had, dalam keadaan batah-batah dia sopan kepada Allah Ta'ala ketika mana dia senang. Bil basti illa qalil, melainkan sikit sangat. Ni kalam hikmah dia bunyi macam itulah. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia orang arif billah, orang yang dia tahap dia mengenali Allah tu tinggi dah, kan? Sampai tak boleh tahap dia takut ke Allah sungguh-sungguh. Hidup dia seolah dalam keadaan dia ni tak terlepas diri daripada Allah, duk bimbang. Orang arif billah ni, bagi mereka, kata Syekh, bila mereka berada dalam keadaan lapang, senang, lebih mereka takut, lebih bimbang daripada kalau mereka dalam sempit.
Dengan makna yang boleh mudah kita faham. Ada orang bila dia senang, dia lapang, dia tak diganggu oleh apa. Kadang-kadang dia sesuai dengan kehendak nafsu. Dia hanyut dengan nafsu dia. Ya, faham? Dia hanyut dengan nafsu. Dia dibuai dengan nafsu, kehendak nafsu. Hawa nafsu dia bawa pihak tempat tak elok. Oleh kerana hidup dia tak ada masalah. Dia senang, dia kaya. Ataupun dia sihat, dia tak sakit. Kadang-kadang dia sesuai dengan kemahuan nafsu. Dia ralit, dia lupa ke Allah Ta'ala. Orang arif billah ni, dia bimbang takut senang tu, ikut tu. Lepas tu dia bimbang, kalau senang, kalau lapang, kalau kaya, lebih bimbang daripada kalau susah. Berbanding bagi mereka, kalau susah tu, susah dari segi harta benda. Ataupun tak lapang hidup, diberi dalam keadaan hidup sempit. Ataupun dalam keadaan diri tak sihat, sakit. Bagi mereka lebih mudah untuk ingat ke Allah Ta'ala. Kita balik cek diri kita lah, macam kita balik kepada diri kita, dalam konteks diri kita. Kita cuba muhasabah diri. Kita ni kalau kita waktu mana kita mula nak rapat dengan Tuhan. Bila sakit. Tak. Bila main ditimpa sakit lah. Hati pun tak condong oleh duk harap ke Allah Ta'ala lah. Kan, bila dia sakit, sempit, duk harap pergantungan lah untuk nak dapat, nak melepasi sakit tu. Kalau orang yang sempit hidup ni, nak melepasi, nak keluar daripada kongkongan sempit tu, dia nak gantung apa? Gantung ke Allah. Sebab itu ujian senang dengan ujian susah ni, maknanya ujian susah dibimbang, ujian senang dibimbang lagi. Kerana kesenangan manusia dia lebih sesuai dengan kehendak nafsu. Dia tak usah nafsu, hawa nafsu dia buat. Jadi kata Ibnu Athaillah Askani dia, orang arif billah ni, kalau dikaitkan dengan dia diguna kalimah dalam kalam dia ni, satu al-bastah, satu lagi qabdah. Bastah ni kita terjemah luahlah kesenangan, kemudahan, kelapangan, kesihatan, semua kan. Ini yang kita terima. Al-qabdah pula kesempitan, kesakitan, kesusahan. Dua benda yang beza. Jadi dua keadaan ni, orang-orang arif billah dia bimbang lagi kalau diri dia mendapat kesenangan, kelapangan, hidup senang. Dia bimbang. Bimbang apa? Bimbang takut jauh diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal senang, tak gaduh apa. Seolah macam tak ada pergantungan. Kan, tak ada pergantungan. Bila berbanding dengan kalau sakit, mengharapkan untuk menyembuhkan penyakit itu tak ada lain melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saya cuba petik apa yang disebut oleh bunyi ada surah. Apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, saya petik dia punya kalam dia sikit. Dia kata ketika kami diuji dengan kesulitan, maka kami sanggup bersabar atas kesulitan itu. Namun ketika kami diuji dengan kelapangan, kesenangan, kata Sayyidina Abu Bakar, maka hampir-hampir kami tidak bersabar atasnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Allah Ta'ala uji susah,
uji sempit, uji sakit, kita mampu lagi boleh bersabar. Boleh terima ketentuan Tuhan. Boleh redha. Boleh ada dalam hati mengharapkan bergantung ke Allah Ta'ala lagi dia tak. Tetapi kalau Allah Ta'ala uji kesenangan, Allah bagi sihat, Allah bagi lapang, dia kata ujian ni hampir-hampir kita ni tak boleh bersabar. Mungkin kita pergi buat benda yang Allah Ta'ala tak izin. Bahasa paling mudah tuan-tuan, orang kalau duit banyak, dalam kepala dia macam-macam dia nak buat. Tak? Boleh jadi dia nak buat maksiat, boleh jadi. Dia kata duit banyak, ada apa? Nak makan apa pun boleh. Nak buat menatang apa pun boleh buat. Dia kata aku gaduh apa? Aku duit banyak. Macam itulah orang sihat. Sihat, dia nak buat apa dia buat. Kan? Dia macam nampak bebas sikit. Tapi kalau sakit, kalau duit tak ada, tuan-tuan, payah sikit nak bergerak, pergi buat tak tahu halah. Sebab itulah orang-orang sufi ni, orang ahli sufi, ujian kesenangan paling mereka bimbang berbanding ujian kesusahan. Itu poin saya nak bang tu. Orang yang ahli sufi ni, orang-orang yang hampir diri dengan Allah, mereka bimbang kalau diri mereka ini senang. Ujian senang ni kadang-kadang manusia ini lupa ke Allah Ta'ala. Berbanding dengan ujian kesusahan, menarik diri manusia hampir ingat ke Allah Ta'ala. Benda ni selalulah kita dah sebut tuan-tuan. Saya pernah sebut selalu. Kalau kita balik kepada diri kita, contohnya, kalau kita ditimpa dengan sakit, ada ketika kita jatuh sakit tuan-tuan, tak sihat. Waktu tu tuan-tuan, tak ingat lagi Allah Ta'ala. Kita harap Allah Ta'ala bagi cepat sembuh sakit kita. Doa. Kadang-kadang bergerak waktu sakit pun Allah. Sakit lah. Demam urat. Betul tak? Bila kita demam urat, orang tua ni banyak dalam masjid malam ni, orang tua belakang. Orang ada demam tu demam urat. Dia tu. Demam yang orang tua ni dia sakit urat. Biasa lah. Kan? Dia sakit urat tu, dia sakit sendi. Nak bangkit pun sakit. Nak menunjuk kaki. Kan? Ayat terbit mulut kan dalam Allah. Tentu dia. Cuba kalau sihat. Bunyi Allah benda. Kan? Buih makik tu kita. Senang siapa nak faham kan? Betul kan? Kita boleh muhasabah diri kita. Time kita sihat dengan time sakit. Kita boleh compare, tengok diri kita dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kita ikat diri kita dengan Allah Ta'ala waktu kita sihat dengan waktu kita sakit. Waktu sakit ni harap sangat tuan-tuan. Doa pun doa mana? Ya Allah, tak tahan ni. 5 hari dah demam ni. Kena pula demam influenza. Demam tak kebah. Sangkut daripada suami pergi kat isteri. Sambung pergi kat anak, cucu pun kena. Satu rumah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Mau kalau sihat tu happy siang malam. Dia yang kata manusia ni, kadang-kadang dia terlupa. Sebab itu, poinnya manusia ni dia mudah ghaflah. Mudah dia terjun dalam keadaan kelalaian bila dia senang. Tengoklah watak-watak manusia. Mereka bila Allah Ta'ala beri nikmat kemewahan,
bagi kesenangan kita baca Quran, cerita bagaimana Allah Ta'ala cerita watak manusia ni bila dapat kesenangan dan lupa ke Allah Ta'ala. Apa Ustaz? Innal insana iza khulpa halu'a tu. Ayat yang kisah manusia ni mudah. Bila ditimpa kebaikan, manu'a. Bila dapat kebaikan, manu'a. Dia kata dia nak derma ke orang, nak tolong orang, tak. Dia kata aku punya teruk, usaha aku cari, mana cara aku nak bagi orang. Bila dia dapat keburukan dia, keluh kesah. Tak senang. Doa harap Allah Ta'ala angkatlah kesusahan. Itu manusia. Sifat manusia disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Itu tuan sekalian, kesimpulan yang saya nak buat sebab kita nak baca kitab kedua. Simpulannya, Syekh kita ni nak sebut, ialah kalau Allah Ta'ala bagi kat kita susah, anggaplah positif Allah Ta'ala nak bagi didikan kat kita. Allah Ta'ala kalau bagi kat kita sakit, bukan kita minta. Tapi ini sebagai ujian, ada hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Allah Ta'ala kalau bagi kat kita susah, juga ujian kat kita. Dan boleh jadi Allah Ta'ala nak kurnia kat kita pahala-pahala ganjaran. Kerana kita boleh beri kesabaran di atas ujian tersebut. Dan kita juga kena ingat, kalau Allah Ta'ala bagi senang kita, itu juga ujian. Allah nak tengok kita ni bersyukur ataupun tak. Kita ni ingat tak kat dia. Kita ni perasan tak kata hak dia bagi ni pun hak milik dia, bukan hak kita punya. Semua ni ialah Allah Ta'ala atuk kat kita untuk menyedarkan kita sebagai hamba kepadanya. Wallahu alam. Saya baca tentang tuduh cukup malam ni.